بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amma ba'da. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ini bagi meneruskan rutin mingguan kita, iaitu menyambung kitab kita ini. Tajuk dia perbahasan sifat perkata, sifat terakhir, muka surat 19. Muka 19 perenggan dari bawah sekali, iaitu sambungan ciri ketuhanan yang ke-13, iaitu nama dia kalamun ataupun perkata, ataupun berkata-kata. Kita sambung malam ni perenggan bawah sekali, maka Allah Ta'ala berkata-kata pada sedia kala. Baik, sebelum tu tuan-tuan, seperti biasa kita akan review terlebih dahulu ataupun recall balik apa yang telah kita sebut 2 minggu lepas. Kita sebut 2 minggu lepas sebagai intro kepada sifat yang terakhir ini, iaitu perbezaan di antara sifat dan lafaz, ataupun kita panggil perbezaan di antara kalam nafsani ataupun disebut sebagai yang keduanya kalam lafzi. Itu asas dia. Jadi kita gambaran awal kita kita sebut kepada tuan-tuan, ini asas untuk memahami sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhajat untuk mendetailkan. Ada 2 jenis kalam lagi. Pembahagian kalam ni ada 4. Kalam nafsani ataupun kalam ismi. Yang kedua kalam lafzi. Yang ketiga ada kalam masdari. Yang keempat ada kalam ma hasala bimasdari. Memadai tuan-tuan, sebagai asasnya kita faham 2. Ini kerana asasnya berada pada 2 perbincangan kalam ataupun 2 perbincangan sifat Allah Ta'ala yang bernama kalam. Baik, kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Apa yang kita nak apabila kita sebut Allah Subhanahu wa taala bersifat kalamun. Apabila kita sebut kalam, Allah bersifat dengan kalam, Allah bersifat dengan perkata, dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada satu sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat kalam ini kita dah sebut sebelum daripada ni, dia jenis dia tidak ada suara dan huruf. Dengan sifat inilah Allah berkeupayaan untuk berkata-kata. Jadi berkata-kata itu bukan sifat. Itu dipanggil ta'alluq dia. Apabila dia ada sifat, maka sifat itu function dia, fungsi dia, peranan dia, dia boleh berkata-kata. Maka asas dia tuan-tuan, untuk kita faham kalam ini, asas dia kita faham sifat tu apa dia dan kita faham berkata-kata tu apa dia. Simple. Settle lah pemahaman ataupun kepahaman berkaitan dengan sifat yang ke-13 kalam. Sebab kalau kita nak pendetailan lebih, itu lain kalilah, kerana dia akan bertambah rumit lagi apabila kita bahas detailkan kalam. Sebab itulah kalam ini
Dia antara topik yang menjadi perbahasan di kalangan para ulama, yang menjadi perbezaan dasar beberapa firqah di antara Mu'tazilah dan beberapa firqah lain. Antara asas dia mereka berbeza ni di kalam, bukan saja mereka berbeza di qada dan qadar, tetapi asas utama dia dalam memahami makna kalam. Perbezaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dan firqah-firqah lain ataupun Mu'tazilah. Baik, kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Apabila kita sebut kalam, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan kalam, maka merujuk kepada sifatun wujudiyatun qaimatun bizatihi ta'ala, satu sifat yang ada pada diri Allah. Sifat ini jenis dia ada dan ada di mana? Di diri Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sifat inilah Allah Subhanahu wa taala mampu ataupun berkeupayaan untuk berkata-kata walaupun Allah belum berkata-kata. Walaupun Allah tak berkata-kata, tetapi dia ada sifat perkata. Bukan kata ketika mana Allah tak berkata-kata, dia ini tidak ada sifat perkata, tidak. Dengan sifat perkata inilah Allah Ta'ala boleh berkata-kata. Ini sama je konsep dengan sifat lain. Baik, sektor yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, yang kita kena tahu supaya nak membezakan di antara mana sifat dan mana dia punya samarah ataupun mana dia punya kesan daripada sifat, yang panggil berkata-kata. Berkata-kata itu dipanggil samarah ataupun kesan daripada sifat yang ada di diri Allah Ta'ala. Maka dia boleh berkata-kata. Itu dia panggil berkata-kata, itu adalah samaratun sifat. Tapi kitanya bahasa simpelnya kita panggil tuan-tuan takluk lah. Itu takluk bahasa mudah. Kalau nak mendetailkan sebenarnya nak paling tepat sekali berkata itu bukan takluk. Tapi simpelnya tuan-tuan tak perlu kita nak memeninkan. Jadi kita bahasa simpel dia kita panggil berkata-kata itu takluk. Nak panggil samarah tu payah tuan-tuan. Dia panggil takluk. Jadi apabila sebut berkata-kata tuan-tuan, dia akan ada suara dan huruf. Dia ada suara dan ada huruf. Sebab itulah dalam intro 2 minggu lepas saya sebut, untuk memahami sifat perkataan yang ada pada Allah Ta'ala ini, kita faham konsep perkata dan perkataan yang ada pada manusia, pada baharu, pada kita. Kita faham konsep umum pada kita ini untuk memudahkan kita faham sifat perkata yang ada pada Allah dan ta'alluq ataupun berkata-kata Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut tuan-tuan dalam introduction 2 minggu lepas, kita ada sifat perkata. Walaupun kita tak berkata-kata, kita tak bercakap, tuan-tuan tak bercakap, tuan-tuan tetap ada sifat perkata. Walaupun tidak ada suara, tak keluar suara daripada mulut lidah kita, tidak ada keluar huruf, tetapi kita ada sifat perkata walaupun kita diam, walaupun kita tidur. Walaupun orang tu gagak, kita sebut 3 jenis kategori manusia. Jenis kategori lafaz. Ada orang yang fasih, ada orang yang keduanya kurang fasih, sama ada kita panggil telur, sama ada kita panggil gagak. Yang ketiganya orang yang tak boleh cakap langsung ataupun bisu. 3 jenis ni tuan-tuan semuanya ada sifat berkata. Walaupun dia tak fasih berkata-kata, walaupun dia gagak, walaupun dia bisu. Ini nak membeza di antara perkata dengan perkataan. Kalau kita faham sepintah lalu tuan-tuan, orang bisu ini dia tidak ada sifat perkata. Sebab tu dia tak boleh berkata-kata. Sebenarnya kalau kita faham sifat perkata, orang bisu dia ada sifat perkata. Sebab tu dia boleh menulis. Dia bercakap saja tak boleh, tapi menulis dia boleh. Kalau dia belajar tuan-tuan, cara bahasa dia belajar, maka dia boleh menulis. Cuma dia bercakap tak keluar huruf. Bercakap huruf tu huruf dia lah, keluar huruf dia, bahasa dia. Dia ada sifat perkata. Jadi kita nak faham konsep kita ini, walaupun
kategori mana kita berada, tetap kita ada sifat perkata yang ada dalam diri kita. Cuma kita ada keupayaan untuk berkata-kata, cuma kadar prestasi perkataan kita, percakapan kita, itu berdasarkan kepada apa? Kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita ada sifat asal, kemudian kita cerita ini kita dulu, tuan-tuan. Sebab kita nak memahami lafaz, nak membezakan di antara lafaz dengan sifat perkataan, nak membezakan di antara sifat perkata yang ada pada diri kita, dan yang keduanya ialah kalamul lafzi, perkataan ataupun bahasa kita dia panggil suara dan huruf. Kena beza di situ. Sifat perkata yang ada pada diri kita itu kita faham dulu, supaya nak bezakan suara dan huruf itu lain, sifat perkata yang ada dalam diri kita lain, dua benda yang berbeza. Walaupun dia tak pasih, walaupun dia gagap, walaupun dia ini telur, tapi dia ada sifat perkata. Cuma kenapa dia telur, kenapa dia gagap? Cuma alat. Kita dah sebut dulu, tuan-tuan, dalam kuliah sebelum ni, kita ni manusia ini Allah Ta'ala beri beberapa tools, beberapa alat untuk memantapkan dan cantiknya, fusahahnya bahasa dia, perkataan dia. Dia kena combine beberapa alat. Dia ada kotak ataupun peti suara. Alat yang kedua, lidah. Allah Ta'ala beri lidah. Kalau lidah ada, kotak peti suara tidak ada, tak boleh cakap. Dan yang ketiganya, ini orang panggil apa? Ini luaran. Apa dia? Kemahiran. Kemahiran, dia kena asah kemahiran untuk apa dia? Untuk kontrol perkataan dia. Kemahiran bertutur. Lidah dia lembut, fusahah ini memerlukan kepada kemahiran kontrol suara dia dan dengan kefasihan lidah dia. Ini alat luaran. Sebab tu, tuan-tuan, bahasa kita tak sama. Ada orang fusahah, cakap dia cantik, dengar pun sedap. Kalau dia baca Quran, ciri-ciri huruf dia boleh buat cantik. Dan tuan-tuan bacalah, cantik. Kalau saya ni dia tak berapa cantik, sebab alat lidah saya ni dia keras sikit. Dia keras sikit. Sebab tu kalau korang nak jadi imam, tuan-tuan kena jadi imam lagi. Sebab alatan saya ni dia tak berapa nak orang panggil bermutu sangat. Lidah, sarah lidah dia keras sikit. Kalau lembut, tuan-tuan, kita sebutan huruf dia itu, apapun huruf Arab, cantik kita dengar. Sebab dia apa? Dia boleh menunaikan huruf, ciri-ciri huruf dengan baik. Itu. Apabila dia combine semua, tuan-tuan, integrated. Dia combine ke semua tadi dengan alat yang cantik, keupayaan, kemahiran yang ada dia untuk kontrol suara dia dan lidah dia, menghasilkan lafaz, kalam, pertuturan, suara dan huruf yang cantik. Itu apa dia? Adakah sifat perkata? Bukan. Itu lafaz. Itu dipanggil kalamul lafzi. Perkataan yang ada suara, ada huruf, maka statusnya adalah baharu, bukan qadim. Itu bukan sifat perkata yang kita nak bahas. Tapi kenapa kita sebut? Untuk membezakan di antara mana sifat perkata yang kita cuba nak faham, yang ada pada Allah Ta'ala. Konsepnya kita faham sifat perkata yang ada pada kita. Walaupun kita telur, jangan kata kita tak cantik, sifat perkata tak ada. Ada. Cuma alatan kita dan kemahiran kita sahaja yang membezakan pertuturan ataupun lafaz kita dengan orang lain itu cantik ataupun tidak. Yang kita nak, target kita nak faham sifat perkata. Yang inilah, tuan, apabila kita sebut kalamun,
Allah bersifat dengan kalam, maka sifat perkata itulah yang ada pada Allah. Walaupun Allah Ta'ala itu tidak berkata-kata, tetapi dia ada sifat perkata. Di mana? Yang ada di diri dia. Dia tidak ada alat, bukan duduk di lidah. Lafaz ni tuan-tuan, kalam lafzi ni, dia bukan lafzi ni tuan-tuan bertutur, dia mengeluarkan suara. Suara itu bukan berada di lidah. Suara yang tuan-tuan dengar ni tuan-tuan, itu pantulan lafaz huruf yang tuan-tuan dengar. Apabila saya sebut satu huruf demi satu huruf, dia keluar, tuan-tuan sampai ke telinga tuan-tuan, dia keluar daripada mana? Inilah yang dipanggil suara dan huruf. Lafaz ini tuan-tuan, sifat dia ada suara dan ada huruf yang boleh dieja, yang boleh ditulis. Itulah dia panggil lafaz, perkataan. Maka perkataan ni tuan-tuan, dia mempunyai ciri-ciri suara dan huruf yang kita panggil, bahasanya kita panggil perkataan ataupun lafaz. Dia merupakan sifat kepada udara. Suara ni tuan-tuan, dia merupakan sifat kepada udara. Suara. Lepas tu kita boleh dengar. Dengar daripada apa? Dia ledakan. Huruf ni tuan-tuan, huruf. Ini apa nama ni? Makna huruf. Huruf ini, dia simbol. Suara yang mengandungi simbol. Itu huruf. Suara, kalau suara saja tuan-tuan tidak mengandungi simbol-simbol tertentu, kita tak panggil huruf. Tak boleh panggil huruf. Suara ketukan, suara kipas, tidak mengandungi simbol-simbol tertentu untuk boleh kita tulis, untuk kita eja. Itu suara. Tapi kalau suara yang kita dengar mengandungi simbol tertentu, maka itulah yang dipanggil huruf. Suara yang mengandungi simbol A keluar daripada mulut saya, contohlah, keluar daripada mulut, dibawa ledakan, itu dia panggil huruf. Ledakan, lantunan suara yang keluar daripada peti suara saya ini, saya lantunkan, saya lontarkan, dan dia bergerak melalui gelombang udara ini sehingga sampai ke telinga kita. Sampai ke telinga kita itu mempunyai simbol yang boleh kita tulis. Ada A, ada B, ada S, ada A, ada Y, ada A. Jadi ya. Itulah dia huruf. Itu dipanggil perkataan. Maka perkataan itu statusnya baharu, bukan qadim. Adapun sifat yang kita kata sifat perkata yang ada pada Allah Ta'ala, dia qadim, tidak ada mula, tidak ada permulaan dan tidak ada akhiran, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Baik, itu asah dia tuan-tuan. Asah dia kita dah tahu mana sifat perkata, mana kalam lafzi, mana perkataan. Untuk membezakan mana dia kalam Allah dan mana dia takluk bagi kalam ataupun dipanggil perkataan. Itu asal dia. Maka ada tambahan-tambahan lain itu, ada dua lagi tambahan itu. Kita faham di dua ni, insya-Allah yang lain itu sebagai tambahan. Ada dipanggil kalam nafsani ataupun dipanggil hadithun nafsi. Hadithun nafsi tuan-tuan, itu tidak dipanggil sifat perkata. Walaupun dia tidak ada suara dan tidak ada huruf. Kita apabila kita kata tidak ada suara, tidak ada huruf, terus kita kata itulah dia sifat berkata. Tidak lagi. Ada juga yang tidak ada suara, tidak ada huruf. Suara tidak ada, huruf pun tidak ada tuan-tuan. Suara dan huruf ini kalau kita nak elaborate lagi, nak kecilkan lagi, nak kembankan lagi, nak detailkan lagi, dia ada ada khas. Kita tak payahlah kan. Buat habis masa je meliti-liti ni. Yang penting kita nak faham. Suara tu dia lebih umum, huruf lebih khusus. Kedua-dua tu datang daripada suara. Sebab itulah orang ilmu mantik kata tiap-tiap huruf itu suara, tapi tidak tiap-tiap suara itu huruf. Itu kaedah dia. Umum khususun mutlaqun. Umumun
wa khususun mutlaqun. Itu kaedah ilmu mantiq. Suara itu umum. Kadang-kadang suara datang tidak ada huruf, tetapi kalau huruf confirm dia mesti ada suara. Mesti ada suara. Konsep inilah yang kita nak faham, nak bawa ke dalam syariat, ilmu fiqh. Sebab tu apabila kita faham konsep ini dalam ilmu fiqh, implement kita akan cantik, akan bertepatan dengan term syarak. Kita solat, ada 5 rukun perkataan. Kita faham apa perkataan dari segi bahasa. Kita sebut tadi dari segi bahasa. Apa perkataan dari segi bahasa, apa perkataan dari segi syarak. Kalau ada suara tetapi tidak ada huruf, maka tidak dianggap perkataan. Dari segi syaraknya. Kita baca Fatihah, kita baca, tetapi tidak mengeluarkan huruf yang tepat yang boleh dieja. Telinga kita tak dengar. Hanya telinga kita dengar susik-susik saja, bisikan. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dia ini tak menepati ciri-ciri telinga kita dengar. Bukan telinga orang lain. Kalau telinga orang lain itu dia panggil jahar. Sir ni telinga kita saja dengar. Dengar apa dia? Dengar setiap lantunan suara yang mengandungi huruf menepati ciri-ciri yang dikehendaki. Kalau hurufnya ciri-ciri macam mana kita kena tunaikan hak dia, kita boleh dengar huruf dha-nya macam tu, huruf qaf-nya macam tu. Kita tak sebut huruf kaf, kita sebut huruf qaf. Siapa yang menjadi penilai? Telinga kita menjadi penilai. Kalaulah telinga kita kata aku sebut tadi huruf qaf, tak jadi kaf, Allahu aqqa, dia tak jadi ak, maka dia kena repeat, kena ulang balik. Telinga dia yang mendengar. Ini kenapa syariat menetapkan telinga mesti didengar. Salah satu daripada syarat rukun qauli 5 dalam salat. Dia sama asah dia tuan-tuan. Sebab tu ketepahan makna perkataan. Makna perkataan yang ada suara, ada huruf. Huruf tu apa dia? Huruf itu suara yang mempunyai simbol tertentu. Kalau simbol itu A bahasa kitanya, maka kita panggil huruf A. Kalau simbol itu alif, kita panggil alif. Jadi alif, ba, tak ni tuan-tuan, dia simbol saja. Simbol huruf. Dia berasal daripada suara. Dan suara itu sifat apa dia? Suara itu sifat udara. Udara dia mengeluarkan suara itu. Baik, yang ketiga tadi saya sebut tadi sebagai tambahan. Apabila kita tahu asah ni dua ni tuan-tuan, asah yang kita nak membezakan di antara perkata dengan perkataan, sifat perkata dengan perkataan, maka yang tambahan yang kita kena tahu apa dia? Satu tambahan. Iaitu dia panggil nafsani ataupun dia panggil kalam, dia panggil hadisun nafsi. Hadisun nafsi ni tuan-tuan, dia tidak ada suara, tidak ada huruf. Cuma kenapa kita sebut? Kita nak supaya kita tahu bahawa bukan makna tiap-tiap tidak ada suara, tak ada huruf, confirm dia itu perkata. Tidak, dia bukan sifat perkata. Mana dia tuan-tuan hadisun nafsi? Hadisun nafsi ni di dalam fiqh kita belajar niat. Tempat niat tu kan dia ada ulama bahas. Lafaz niat. Apa dia niat? Apa dia lafaz niat? Apa dia hadisun nafsi? Dan keempat ulama bezakan 4 benda pada niat itu, iaitu azmun azam. Membezakan dengan niat, membezakan dengan azam, beza dengan lafaz, beza dengan hadithun nafsi. Ini dalam fiqh ada 4 benda. Ini subtopik kepada niat. Nak bagi faham niat tu apa dia, yang kata aku semayan insya 4 rakaat, apa dia niat itu, ulama bahas bawa 3 subtopik. Baru kita faham niat tu apa dia. Jangan keliru di antara niat. Jangan keliru di antara azam. Azmun, azam. Orang Melayu panggil azam juga, cita-cita. Jangan keliru dengan lafzi. Lafaz. Usalli farda itu lafaz, bukan niat. Niat wajib, lafaz itu sunat. Dan satu lagi tuan-tuan, apa dia? Hadithun nafsi. Ini persamaan dengan yang kita nak sebut. Apa dia hadithun nafsi? Bahasa kita dipanggil hadithun nafsi ini perkataan hati, percakapan hati, bisikan hati. Itu dia panggil hadithun nafsi. Dia panggil gambaran perkataan yang ada dalam hati kita. Hadithun nafsi ini gambaran perkataan yang ada dalam hati kita. Kita sedang menyusun perkataan, hati kita menyusun perkataan.
Hati kita duk prepare. Apa dia? Sahaja aku sembahyang fardu insya 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dia ucap ataupun tidak? Tidak. Dia tak ucap pun. Kalau dia ucap, nama dia perkataan. Nama dia lafaz. Tuan-tuan get ready, bersedia nak solat, berdiri atas, berdiri di belakang makmum, di belakang imam. Ketika berdiri, usalli. Usalli fardah. Usalli itu tuan-tuan, itu usalli itu lafaz. Daripada mana kita ambil lafaz itu? Daripada hadithun nafsi. Gambaran yang kita susun dan hati kita dalam minda kita. Kita sedang menyusun perkataan patah demi perkataan, patah demi patah perkataan, sehingga kita susun jadi cantik. Tapi susunan itu berada di mana? Berada di dalam minda kita dan hati kita. Sehingga kita lontarkan, kita ucap. Maka ucapan itu nama perkataan, yang ada di dalam hati kita itu nama hadithun nafsi. Walaupun dalam hati kita ni tuan-tuan, perkataan hati kita, dia tidak ada suara juga. Suara pun tidak ada, perkataan pun tidak ada. Kerana duduk dalam. Itu dipanggil, bukan perkata tuan-tuan, itu hadithun nafsi. Biasanya sebelum bercakap kita susun dulu. Walaupun spontan. Walaupun dah cakapan kita ini spontan, tetapi dia menyusun tuan-tuan fail dalam minda kita. Minda kita ni seolah-olah dia ada fail. Sebab tu malam kita tidur, dia akan susun balik fail-fail kita. Sebab itulah pagi besoknya keupayaan minda kita, dia ada 3 fungsi utama minda. Fungsi yang ketiga tuan-tuan, dia panggil recall. Mengingat balik apa yang disimpan. Apa yang kita simpan dalam minda, kita nak recall balik. Itu salah satu fungsi minda. Maka nak recall balik ni, cepat ataupun tidak, cepat itu dipanggil ketangkasan mengingat balik. Ini kemahiran tuan-tuan. Kemahiran mengingat balik ini kemahiran, mesti dilatih. Kalau pelajar-pelajar kita tuan-tuan, mesti kita, ini dia skill yang kita mesti asuh, kita mesti latih dia. Cepat, spontan. Macam kita cikgu-cikgu matematik duk kira lah, 2 + 2 dia nak spontan cepat. Kalau 2 + 2 2 saat 5 saat baru boleh. Tu ketangkasan untuk apa dia? Untuk dia mengingat balik. Kalau benda yang dia ingat, maka ini antara fungsi minda. Jadi kemahiran kita, penyusunan maklumat yang ada dalam minda kita, kita susun dulu. Walaupun tangkas, walaupun cepat, spontan kita boleh bertutur, tetap kita akan menyusun perkataan. Maka susunan perkataan itulah dipanggil hadithun nafsi. Ataupun dipanggil nafsani. Dalam kitab tua tuan-tuan, nafsani dia kata cadan nak cakap. Prepare dulu sebelum cakap. Itulah dipanggil hadithun nafsi. Tuan-tuan temu dalam kitab-kitab Jawi, dia akan bahagikan kalam ini pada 4. Ada kalam nafsani. Yang ketiga yang kita sebut hadithun nafsi ni. Apa dia? Kata para ulama kita dulu-dulu dalam kitab lama, dia kata cadan nak cakap. Prepare. Susun dulu sebelum kita bercakap. Maka itu bukan perkata. Bukan sifat perkata yang kita nak bincang. Baik, settle tuan-tuan. Sambung maka. Jadi kita nak 3 kelas. Kita dah bajet dah. 3 kelas untuk settle kalam. Habis settle kalam tuan-tuan, maka kita pun masuk gear 5. Express kita ni. Sebab topik lain dia trust, sistem kepercayaan. Kita selalu sebut dia ada 6 trust. Yang 2 trust utama ini saja yang diberi perhatian dan fokus oleh para ulama. Hal lain dia mudah. Ada 4 lagi tu dia mudah. Sebab tu kita pun yang mudah kita baca je. Saya baca tuan-tuan hurai. Ada 4. Dia panggil imam ni tuan-tuan, sistem kepercayaan kepada Tuhan berasaskan, bertunjankan kepada 6 pilar. Pertama apa dia? Trust pertama, percaya kepada ketuhanan. Jadi percaya kepada ketuhanan ini trust yang pertama.
Terah pertama tuan-tuan, percaya kepada ketuhanan, dia ada berapa? Dia ada 13. Ini 13 ni ciri ke-13. Dia ada 13 ciri ketuhanan yang berada dalam teras yang pertama. Dia kena semua lengkap. 6 teras mesti lengkap dan mantap kepahaman kita. Barulah dinamakan iman. Tu dipanggil iman ini, bahasa moden dipanggil sistem kepercayaan kita. Yang pertama, terah pertama settle. Jadi satu kuliah lagi bulan depan ni untuk settlekan teras yang pertama. Masuk terah kedua tuan-tuan. Terah kedua apa dia? Yang agak detail. Teras kedua ialah sistem kepercayaan kepada Nabi. Ada 9 ciri. 13 ataupun 20 campur 9. 20 campur 20, ini angka. 20 campur 20 campur 1 campur 9. Maka ciri itu 20 campur 20 campur 1 campur 9 itu tuan-tuan, itulah ciri yang berada pada ataupun dalam kalimah la ilaha illallah. Dia dua terah itu mengandung kandungan la ilaha illallah. Kandungan apa dia? Kandungan dua teras utama dalam sistem kepercayaan kita. Yang lain 4 lagi mudah. 4 lagi apa? Kepercayaan kepada malaikah mudah. Kepercayaan kepada kitab mudah. Kepercayaan kepada hari akhirat mudah. Yang keempatnya kepercayaan kepada qada dan qadar. Itulah antara kena detailkan sedikit qada apa dia, qadar apa dia. Lepas tu insya-Allah saya bajet kalam ini dia ada 3 kuliah. Minggu depan ataupun awal Ogos ini kita akan settlekan kuliah yang terakhir dalam kalam, maka terus kepada tajuk topik lain kita akan ekspreskan. Sebab kita nak khatam kitab. Bila khatam kitab tamat awal, dapatlah ijazah. Tak payah sambung dah. Itu nak cepat tu, nak ekspres tu. Tarik lain pula tukar, baru dia ada pembaharuan. Asyik orang sama je kan. Tukar kitab tu ustaz ni juga, tukar kitab tu ustaz ni, cari ustaz lain pula. Tu nak ekspres tu. Saya ingat lepas PKP ni, saya sebelum PKP penuh kan. Jadi kelas setiap malam penuh. Ada permintaan lepas insya'. Jadi saya pun rancang. Jadi ambil PKP ni, ada kelas yang kita boleh cancel kan. Alasan PKP. Tapi tak berjaya juga pun. Ada juga masjid kata tak boleh ustaz, kena datang habiskan dulu kitab. Tak berjaya juga guna strategi PKP. Jadi kata oleh kerana PKP ni lama sangat, kita cancel lah kelas. Jadi kena nak buat pun tak tahu bila lagi PKP ni. Itu alasan lah. Macam tak tuan-tuan ni tak apalah, dekat saya dekat. Ni strategi tu kita guna hak jauh-jauh. Jauh-jauh. Macam tuan-tuan saya dekat aja 10 minit dengan rumah saya. Baik. Settle tuan-tuan, itu asas. Untuk kita faham kalam, sebab tu kita ulang balik hari ni untuk memahami. Dia baca ni mudah saja. Baca ni mudah. Sebab dia bagi dah makna. Baik, settle. Ada yang topik yang kedua, ni penutup bulan depan. Topik yang kedua, kita dah faham sifat perkata. Kemudian operasi ataupun dia panggil job dia. Dia ada tugas dia. Setiap sifat perkata Allah Ta'ala, dia ada bidang tugas dia. Dia ada tugas. Apa tugas qudrah? Apa bidang tugas penglihat? Apa bidang tugas pendengar? Bukan semua benda dia dengar. Bukan semua benda Allah Ta'ala lihat. Ini kena tahu bidang tugas dia. Apabila bukan bidang tugas dia, kita tak boleh kata dia lemah. Tak boleh. Ini topik yang kedua selalu. Sama dengan konsep sifat lain. Baik, itu kita akan sambung bulan depan. Cuma kita baca dulu. Baik, hari ini tuan-tuan, kesimpulan ini kita akan baca sekali lagi atas tu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Tengok balik dia punya tu. Sebelum kita sambung di bawah maka. Maka tu dia punya tugas dia. Allah Ta'ala bersifat dengan 13 sifat. Mana dia? Artinya, arti kalam itu berkata-kata. Berkata ni tuan-tuan makna perkata. Bukan lafaz perkata. Yang berdiri. Perkata ni di mana? Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Yang berdiri, yang ada dia. Sifat perkata ni yang ada di mana? Di diri Allah. Dia berada di diri Allah Ta'ala. Yang dengan dia, dengan sifat perkata ini, Allah berkata-kata.
Nah, dengan sifat perkata ini Allah boleh berkata-kata. Maknanya tuan-tuan, berkata-kata itu bukan sifat dia. Dengan sifat perkata itu Allah boleh berkata-kata. Bila dia berkata-kata ini, adakah sifat perkata ini hari ini baru ada? Tidak. Apabila dia bercakap, apabila kita contoh, kita bercakap, baru kita tahu, dia baru ada sifat perkata. Tidak. Kita ni ada sifat perkata dah lama dah, walaupun hari ini baru bercakap. Kita tak berkata ni, tak bercakap ni 2-3 hari, tak bercakap. Pantan tak bercakap 2-3 hari. Adakah sifat berkata tak ada? Allah tarik dah, kerana dia tak nak bercakap saja. Tak nak bercakap. Allah Ta'ala berkata-kata ni bila? Sedia kala. Sedia kala, tidak ada mula. Ini qadim lah kita panggil. Sedia kala ni dia ada 3 istilah. Sedia kala, qadim, azali. Itu vokab bagi apa nama ni, merujuk pada sifat. Allah Ta'ala semua apa nama ni, status diri dia qadim. Status sifat dia qadim. Status itu qadim dan baru itu status dia. Diri dia qadim. Apa makna qadim? Tidak ada permulaan bagi ada diri dia. Itu dipanggil sifat dia. Zat dia qadim, sifat dia juga qadim. Sifat dia. Kan kita dah bahas ciri dia ni, ciri dia juga qadim, bukan baru. Bukan baru ada. Tak, qadim ni makna tidak ada mula bagi adanya diri dia. Dan tidak ada mula bagi adanya zat yang berada di diri dia. Sifat yang berada di diri dia. Sifat perkata ni tuan-tuan, yang ada di diri Allah. Bila mula ada sifat perkata di diri Allah? Tidak ada mula bagi adanya sifat perkata yang berada di diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-dua status dia qadim. Diri Allah Ta'ala qadim, tidak ada mula bagi ada diri dia. Dan sifat perkata berada di diri dia juga qadim, tidak ada mula bagi adanya sifat perkata. Tak boleh tanya bila Allah ni ada sifat perkata yang baru, yang boleh bercakap ni. Boleh bercakap ni, Allah boleh berkata-kata ni baru je. Sifat perkata bila? Sifat perkata tu qadim. Tak, yang hadisnya perkataan. Macam saya tuan-tuan dengar malam ni baru bercakap malam ni. Status hak saya bercakap malam ni baru. Kenapa? Baru bertutup. Perkata yang ada pada saya lama dah. Tapi tidak qadim lah. Kerana kita pun bukan barang qadim, bukan barang antik. Qadim ni antik lah. Lama. Bahasa Arabnya qadim ni lama lah. Sayaratun qadimah. Kereta lama. Itu bahasa Arab. Tapi kita ini dari segi istilah. Qadim tidak ada mula. Lama-lama tu bukan ada masa. Bukan ada mula. Tidak ada mula. Baik. Sifat perkata Allah Ta'ala itu sedia kala dan sentiasa. Sentiasa ada. Walaupun Allah Ta'ala tak berkata-kata. Ada sentiasa. Sifat perkata di Allah ni dia sentiasa ada. Dia tak seperti perkataan. Perkataan saya ni tuan-tuan, saya bercakap, kemudian saya berhenti. Saya mula balik, saya berhenti. Dia ada on off, dia ada mula berhenti, mula berhenti. Itu perkataan. Waktu dia status dia baru. Tetapi perkata ni dia sedia. Sifat perkata saya ni tuan-tuan sedia. Ada daripada dulu dan sehingga sampai mati. Tu kita. Konsep kitanya sampai mati ada sifat perkata. Allah Ta'ala ni dia ada qadim, tidak ada mula dan sentiasa ada sampai bila-bila. Sifat perkata di diri dia tu sentiasa ada sampai bila? Sampai bila-bila. Bukan ada limit. Bukan ada apa nama ni, ada expire. Tidak ada. Itu dipanggil baqa. Tu dan tiada, dan sentiasa tu lagi pula tiada dengan huruf. Jadi sifat perkata Allah Ta'ala ini tiada jenis huruf suara. Kalau huruf, kalau suara statusnya baharu. Tetapi sifat perkata ini dia tidak ada huruf dan tidak ada suara. Dan tiada permulaan dan tiada kesudahan. Dia tidak ada mula dan tidak ada kesudahan. Yakni bukan dimula berkata-kata tiap-tiap sesuatu perkataannya, kemudian diam, dan tiada dahulu, kemudian berkata-kata itu. Dan tiada menyerupai dengan segala yang baharu. Dia tidak serupa. Ini dia punya ciri mukhalafah. Ciri mukhalafah ni tuan-tuan, dia implement semua ciri.
Dia bukan mukhalafah tu diri Allah saja. Sifat pun sama. Sifat Allah Ta'ala dia mukhalafah. Dia tak sama dengan sifat baru. Dia tak sama dengan ciri yang ada pada baru. Tak sama. Dan tiada dahulu kemudian berkata-kata, dan tiada menyerupai dengan segala yang baru. Sekali-kali berkata-kata Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala berkata-kata tak sama dengan kita berkata-kata. Dia tak serupa. Baik, last. Yang last ni tuan-tuan, ini topik baru kita akan ulang balik. Kita baca malam ni sebagai gambaran awal. Kemudian minggu depan, 2 minggu lagi kita akan ulang balik. Kerana 2 minggu lagi kita penutup kepada kalam. Baik, apa dia ni tuan-tuan? Ini masuk tajuk bidan tugas perkata. Apabila sebut bidan tugas tuan-tuan, dia ada 3 saja. Umumnya ada 3. Perkara yang wajib, perkara yang harus, perkara wajib, perkara mustahil, perkara harus. 3 tu saja. Qudrah Allah Ta'ala, apa yang dia buat. Allah bersifat dengan qudrah. Dia menjadikan suara kita menjadi suara itu sifat qudrah, bukan sifat perkata. Itu lain. Allah Ta'ala menjadikan apabila dia ada sifat perkata, apa bidan tugas sifat apabila Allah Ta'ala ada qudrah, ada perkuasa, apa bidan tugas dia? Dia akan menjadikan, mengadakan tiap-tiap perkara yang mungkin. Tiap-tiap perkara yang harus dia buat. Itu bidan tugas dia. Jadi 3 perkara. Perkara yang wajib. Perkara wajib yang kita dah bahas dalam teori, dia dalam sifir rukun akal awal dulu. Sifir rukun akal. Wajib bagi akal, mustahil bagi akal, harus bagi akal. 3 benda ini digunakan dalam semua ciri. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia akan melakukan, mengada dan mengadankan benda yang harus saja. 2 benda lagi bukan bidang tugas dia. Dia tidak akan melakukan, dia tidak akan mencipta 2 benda lagi. Apa dia? Perkara yang wajib pada akal, perkara yang mustahil pada akal. Apa dia perkara wajib? Diri dia. Dia tak cipta diri dia. Kenapa Allah Ta'ala tak berkuasa mencipta diri dia? Lemah Allah Ta'ala. Ini kita dah bahas dulu. Maka nak dapat hujah itu, kita tahu itu bukan bidang tugas dia. Itu jawapan yang paling simple. Itu bukan tugas dia. Apabila bukan bidang tugas dia, tak boleh kita nak tomah Allah lemah. Tak boleh nak dakwa Allah lemah. Kerana itu bukan tugas dia. Kalau tugas dia tak mampu buat, itu dia lemah. Bukan bidang ke dia. Kita bekerja mengikut bidang tugas kita, portfolio kita saja. Konsep kita di dunia pun sama. Kita tak akan buat kerja orang lain. Dia buat benda yang ditugaskan untuk dia. Allah Ta'ala ni hanya cipta benda yang bidang tugas. Dia ada perkuasa. Perkuasa, dia hanya mengada dan menada kulli mumkinat. Tiap-tiap perkara yang mungkin. Perkara harus. Maka tertolak 2, bukan bidang tugas dia. Apa dia 2 ni? Pertamanya, wajib pada akal, diri dia dan sifat yang ada pada dia bukan bidang tugas dia. Dia tak buat diri dia. Dia tak cipta sifat yang ada pada diri dia. Kalau dah dia tak cipta, jadi sendiri. Tu dia punya akal kita nilai. Jadi sendiri. Lepas tu siapa cipta? Dia cari siapa cipta. Nak cipta, Allah Ta'ala tak cipta diri dia. Dan Allah Ta'ala tak cipta sifat yang ada pada dia. Nak mencari lagi akal kita. Siapa pencipta Allah? Duduk pening tu. Dan yang kedua tuan-tuan, nak faham perkata ini, bidang tugas dia, portfolio dia, kita faham sifat lain dulu. Konsep dia sama. Perkata perkuasa ni dia tak buat tuan-tuan, apa dia? Perkara mustahil. Apa dia perkara mustahil ni? Allah Ta'ala ni ada anak mustahil, ada isteri mustahil, ada bapa mustahil. Dia tak buat anak dia, kerana itu perkara mustahil. Kalau tak boleh buat anak dia sendiri, maka dia lemah. Kita tak boleh kata lemah. Itu bukan job, bukan bidang tugas dia. Dia hanya boleh buat mungkin perkara harus saja. Perkara harus, bawalah apa pun, semua Allah Ta'ala cipta. Allah Ta'ala buat. Baik tuan-tuan, itu qadirun, itu perkuasa. Baik, perkata pula, perkata ni 3-3 semua. Drakon semua. Allah berkata-kata pada perkara yang wajib pada akal. Allah berkata-kata pada perkara mustahil. Allah sebut dan Quran perkara mustahil.
Dia tidak ada, dia tidak tiga dan tidak tidak tiga dan tidak ada anak. Dia cerita. Bawah tu kita akan baca, innani anallah la ilaha illa ana. Dan perkara yang apa dia? Perkara yang harus. Semua Allah berkata-kata. Baik. Settle tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala berkata-kata pada sedia kala lagi. Allah ada sifat perkata ni bila? Pada sedia kala, tidak ada mula. Dia berkata-kata, sifat perkata apa ni? Tiap-tiap barang yang wajib. Sifat perkata yang ada pada dia ini, dia boleh berkata-kata, ada keupayaan untuk berkata-kata. Perkara apa dia? Perkara yang wajib pada akal. Mana dia? Seperti firmanullah Ta'ala, qul huwallahu ahad wallahu a'lam. Ini sambung bulan depan. Bulan depan tuan-tuan kita akan habiskan bidang tugas perkata. Yang pertama apa dia? Allah berkata-kata pada perkara wajib. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, huwa, dialah Allah, Tuhan yang bernama Allah, wahidun, yang mempunyai ciri yang satu. Wahid tu ciri dia. Allah tu nama dia. Allah itu nama bagi zat yang kita panggil Tuhan. Tuhan itu zat, panggilan kitanya Tuhan lah, panggilan. Tuhan itu panggilan merujuk kepada zat, dan zat itu dia ada nama dia. Zat itu nama dia. Siapa memberi nama? Allah sendiri memberi nama. Nama dia apa? Nama dia Allahun. Allahu. Maka Allah itu bukan siapa-siapa bagi, diri dia bagi. Dia yang bagi nama. Jadi qul itu, ini perkataan Allah Ta'ala, bukan sifat ni tuan-tuan. Ini bukan sifat ni. Yang kata ini sifat. Sifat Allah Ta'ala duduk di Quran pula dah. Tulisan tuan-tuan ni, tuan-tuan cakap ni, saya tulis. Balik baca rumah. Tulisan siapa ni? Tulisan saya. Ucapan siapa ni? Ucapan Abang Roy, Ustaz Roy ucap. Oh, kalau begitu ini perkataan ke sifat dia? Ini perkataan. Kalaulah dia tak ada sifat perkata, dia tak boleh berkata. Kalau dia tak boleh berkata, saya nak tulis pun tak boleh. Maka sifat perkata berada di diri dia. Kalau bahasa kita mudah duduk di lidah ni, mudahnya bahasa kita mudah faham. Cakap ni di lidah mudah faham sebenarnya, bukan duduk di lidah. Dia kata tak ada lidah tak boleh bercakap. Itu alat-alat. Tulisan ni tuan-tuan, tulisan ini bukan perkata. Cuma dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, kenapa berlaku sangat perselisihan sehingga Ahmad bin Hanbal ditangkap, dipenjarakan, dilodeh. Kenapa? Dilondehkan. Ditebak sehingga jatuh seluar dia. Itu macam-macam lah ceritanya. Kenapa? Isu dia Ahmad bin Hanbal tak nak ungkapkan satu perkataan, Al-Quran itu qadim, Al-Quran itu baharu. Tetapi Ahmad mengatakan Quran itu hadis. Perkataan Allah Ta'ala itu perkataan, bukan sifat perkata. Yang kita bahas di sini tuan-tuan, sifat perkata itu qadim, perkataan itu baharu. Tetapi kenapa Imam Hanbal tak nak sebut perkataan Allah Ta'ala ini baharu, Quran itu baharu? Sedangkan kita belajar tadi, qadim itu sifat, samarah, ta'lub itu, kerja dia itu bukan qadim. Sifat dia qadim, kerja dia itu baharu. Sifat saya tuan-tuan daripada dulu lagi ada. Saya bercakap malam ni baru, kerana baru bercakap. Sifat saya qadim, ya qadim. Contoh sajalah, contoh saja. Al-Quran ini tuan-tuan, dari segi dalam medan ilmunya, ini Ahlussunnah wal Jamaah, dari segi dalam medan ilmunya, kita boleh katakan Al-Quran itu baharu. Tetapi untuk tak nak menimbulkan tohmahan di publiknya, kita mengatakan bahawa Quran itu qadim. Nak menyelamatkan akidah, takut orang pegang, oh kalau Quran itu baru, maka sifat Allah juga baru. Itu bahaya. Nak menyelamatkan akidah orang awam, yang dia tak boleh membezakan di antara perkata dengan perkataan. Dia tak boleh beza sifat perkata ada pada Allah dengan perkataan Allah tuturkan.
Dia tak boleh beza. Sedangkan Al-Quran itu hasil samarah daripada sifat Allah. Tapi sebab tu sifat Allah, perkataan Allah Ta'ala bukan ada suara juga. Kita baca tu baru ada suara. Kita tulis ada suara. Ada tulisan, ada huruf. Itu. Jadi iman amat ni dia tak nak berlakunya di kalangan orang awam, maka dia tetap mengatakan bahawa Al-Quran itu qadim, bukan baru, bukan hadis, bukan baru. Itu cara dia. Kenapa? Berlakunya perselisihan. Dia akan datang penutup ni kita akan sebut sedikit info tambahan perbezaan firqah lain. Perbeza firqah lain tu sedikit saja dia pegang beza dengan ahli sunnah. Di antara sifat dengan perkataan itu. Itsbat tu beza dia. InsyaAllah closing ni kita akan sebutlah penutup. Mu'tazilahnya macam mana? Sesat Mu'tazilah, tapi tidak kafir dia sesat saja. Dia pegang sedikit beza dengan kita ahli sunnah. Pada apa? Pada sifat perkataan pada Allah. Dia pegang lain. Jadi sebab tu saya tak nak sebut awal pegangan mereka, takut kita confuse. Jadi terpegang orang lain pula. Bagi clear dulu yang kita. Ahli sunnah bagi clear mantap dulu pegangan kita, barulah kita bawa firqah lain sebagai info tambahan supaya kita tahu, oh ini firqah pegangan nama dia Mu'tazilah. Ini firqah nama dia apa dia? Nama dia pahaman Salafi. Kita tahu macam mana beza sedikit saja, tak banyak pun. Perbezaan dalam mengisbatkan sifat kalam yang ada pada Allah Ta'ala. Jadi benda yang kecil ni, benda yang rumit sedikit kalam ni, nak membezakan pegangan orang lain dengan kita. Jadi kita bagi nampak jelas pegangan kita dulu di antara sifat perkata macam mana dan perkataan macam mana, barulah akan datang kita bagi info tambahan nak membezakan. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.